Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama dengan saya lagi, Norintan Haji Ismail dalam rancangan Kuali Bapa Perimpan Mama bagi keluaran minggu ini. Ya, Auda, biasanya rutin memasak seringkali dilaksanakan ataupun dilakukan ya oleh seorang isteri dan seorang ibu. Namun dalam rancangan ini bukan sahaja seorang isteri dan seorang ibu yang akan memasak, kita juga akan membawakan seorang ayah ataupun suami untuk sama-sama menyediakan dua menu masakan keluarga. Baiklah Auda, jadi untuk keluaran minggu ini saya akan membawakan Auda untuk sama-sama mengunjungi ke rumah ya seorang selebriti yang merupakan pakar motivasi yang cukup dikenali di negara kita. Jadi untuk mengetahui siapakah individu yang kita maksudkan dan akan memasak dua menu masakan keluarga, mari ikuti bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Intan. Silakan masuk, Intan. Masuk. Okey. Ya, Alhamdulillah Auda, ketika ini saya sedang berada di kediaman Puan Ernawati dan juga suami itu Tuan Azmi. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Jadi siapa yang dikenal dengan Puan Erna yang cukup dikenali ya dengan kata-kata motivasi dan kita sering mendengarkannya kata-kata beliau menerusi acara-acara radio dan juga kadang-kadang di stream televisyen juga ya. Yeah. Jadi apa khabar Puan, Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan dan juga Puan Ernawati kerana sudi ya menerima kehadiran kami ya untuk berada di rancangan Kuali Bapa Perimpan Mama ya. Jadi sebelum kita diminta nanti akan memasak dua menu masakan. Jadi sebelum itu mungkin boleh kita bercerita terlebih dahulu. Boleh. Jadi Puan. Boleh. Ya, jadi Puan pelibatan Puannya dalam pakar motivasi. Mungkin boleh diceritakan sejak bila macam mana? Thank you Intan. Actually channel tu mula-mula sekali memang kalau di Jabatan Pemerintah Masyarakat sebagai pegawai pemerintah masyarakat memang kami kena expose lah mesti kiranya all the pegawai-pegawai ni ada rancangan ada menyertai rancangan Rampai Pagi. So dalam segmen berkenaan itu I remember masa awal-awal itu with Syahrizan Masri. So berceritalah barangkali ya dan barangkali alhamdulillah terpakai ya. And then ia invited me to have a program namanya Minda 360. So rasanya Intan masa tu kira titik permulaan lah. Okay, then after that I had invitation untuk klinik Minda. So ada sorts of rancangan-rancangan and then Inda juga kurang daripada sekolah-sekolah and also institusi universiti kita ni ada je memanggil lah untuk membuat program-program and also motivation talk tu. Ya, Alhamdulillah. Jadi sehingga kini masih lagi aktif ya. Alhamdulillah, memberikan kata-kata motivasi menerusi di acara radio dan juga televisyennya. Jadi kalau Tuan sendiri ya sebagai suami kepada Puan Erna, jadi macam mana peranan Tuan untuk menerima menyesuaikan dengan masa Puan Erna? Sebenarnya memang pada awalnya tu memang big challenge lah juga.
ia dipanggil lah untuk terus serta dalam apa jualah program-program motivasi ya. Tapi alhamdulillah apabila sudah memahami kerjaya tu ia mak berguna juga lah, bukan saja untuk saya sendiri tapi untuk anak-anak, untuk keluarga lah. So full support lah from me. Full support. Alhamdulillah ya. Jadi memiliki seorang suami yang cukup menyokong dan juga mendorong kerjaya ini adalah satu rezeki juga ya Puan. Jadi Puan mungkin boleh dikongsikan berapa lama sudah mendirikan rumah tangga? Berapa lama? Ingat. So ini 2023 masuk 22 tahun. 22 tahun. InsyaAllah. Berkahwin bulan April 2001 nikah. 1 hari bulan April. Sandingnya 8, seminggu selepas satu. So actually 22 tahun lebih sudah ni. 22 years alhamdulillah. 22 tahun yang lalu usia yang agak dewasa juga ya. Jadi cahaya mata berapa orang? Berapa ingat? 6 orang. Alhamdulillah ada 6, 3 lelaki, 3 perempuan. Yang sulung umurnya berapa? Umur 21 tahun. Yang paling bungsu lah, insyaAllah 6 tahun lah, bulan September. Alhamdulillah ya. Jadi kita telah mengetahui ni usia perkahwinan dan juga cahaya mata. Jadi biasanya kalau ada kelapangan waktu, apa antara aktiviti yang biasanya dilakukan bersama dengan ahli keluarga? Okey. Kalau antaranya banyaklah sebenarnya yang boleh kita ni buat sebenarnya. Selalunya pada hari Jumaat dan hari Ahad tu kesempatan yang ada tu untuk keluarga ni, untuk anak-anak lah especially adalah membawa bis diorang ni macam beriadah melihat wayang, kemudian piknik dan sebagainya lah yang macam tu lah. So itu saja kesempatan yang ada untuk kami bersama anak-anak selain daripada waktu bekerja. Baliknya tu dalam pukul 5:30 kan. So hari Jumaat dan hari Ahad tu memang khusus untuk keluarga lah. Tapi Intan, it's having macam 6 orang ni, kalau yang damit tu we can control orang punya time lah. Tapi yang sudah dewasa, because they have assignments, and then diorang ada projects kadang-kadangnya, so we have to benar-benar tanya diorang, coordinate the time, and then diorang bersedia. So it's ada negotiation je lah di sana tu kan to spend the time tu memang we have to lah, walaupun indah semestinya Jumaat Minggu. It's just macam atutah yang masa terlebih banyak lah if kita ni compare lah with the weekdays satu lah. Tapi kalau sekiranya pun kalau macam dalam kereta apa tu, we make also use the time juga kan untuk bercerita mendengarkan diorang punya cerita-cerita, biar diorang berkelahi dalam kereta tu should be okay. Jadi kalau ada kebetulan waktu yang lapang memang akan sama-sama bismillah meluangkan masa ya. Jadi kalau biasanya kalau dari segi makanan, biasanya apa makanan-makanan yang biasanya akan dihidangkan pertama sekali kalau ada acara-acara, contoh acara hari jadi ataupun memperingati ulang tahun perkahwinan. Jadi apa antara masakan yang disajikan? Again having 6 kids, kerana diorang punya selera tu lain-lain berbeza. Tapi Indah dapat dada is signature drink, which is selasih kus ayam. So that mesti ada. And then diorang ni suka ada western food juga. Western food is adalah sort macam lasagna tu. Diorang suka tu. Lasagna, spaghetti. Diorang punya liuran ni berbeza kalau kanak-kanak berbeza dengan dewasa. Yes. Tapi what kan dikongsikan today, diorang pun suka juga. Antara menu-menu antara menunya macam itulah. And then actually diorang pun ada juga yang pandai memasak tu. Ada juga. So yes. So diorang pun ada mencuba resipi diorang lah. So I think Indah just semestinya the menu tu fix kan lah, time tu, but memang we will cook je lah. Different selera lah at different time. Jadi kalau Puan Erna sendiri kita telah mengetahui Puan memang cukup aktif dan juga mungkin ada memang sibuk dengan kerjaya dan sebagainya. Jadi macam mana Puan Erna membagikan masa antara
suami sebagai seantara isteri, ibu dan juga kerjaya? Definitely memang challenging lah. Kan macam ketani ada kerjaya. Kadang-kadang ada orang memikirkan suri rumah tangga tu bukan kerjaya, tapi actually it's kerjaya. So ketani yang ada kerjaya balik ke rumah tu as suri rumah tangga. So double. Yes, it's double. And then changing hats all the time. So kerja. Alright. So then balik ke rumah, then I change hats. I'm a mother. I'm a wife. Kerana ni. Kan ni peduli ni. So I'm a wife. So I'm a mother. Memedulikan anak-anak apa itu ini. And then sometimes I need to go out juga. Kalau sekiranya ada me time tu perlu juga. Sometimes I bring my kids. So kami ke salon tu sama-sama tu tinggal lah. Salon, lurus. We go to salon and then macam itulah biarkan dorang kan mau pedi-medi, cuci rambut, things like that. So we do that supaya abang me time macam mana tu? Menambahlah sedikit. Yes, silakan. Macam ada kurang tu. Sebenarnya sama juga. Memanglah kerjaya in the morning tu ke petang. Kemudian selepas waktu bertugas kita ni menjadi seorang ayah lah. Seorang ayah. So di sana mungkin perkara yang paling penting kali di sana adanya komunikasi yang berkesan lah. Dalam satu keluarga yang harmoni. Apabila tani mulih tu we need to dengar bah anak-anak ni. Dengar. Kadang-kadang dengarlah ceritanya. Kadang-kadang Indah jo faham, tapi pasal pura-pura faham lah. Alam dia bercakap mengenai dengan the subject atau the topics of the so jauhlah berbeza. Jadi Puan dan Tuan, akhirnya apa antara tips ataupun nasihatnya daripada Tuan dan juga Puan bagaimana untuk kita ni mewujudkan keluarga yang harmoni, yang bahagia? Mungkin ada kata-kata dari Tuan sendiri. Abang dulu lah. Yang pertama, karang menambahlah. Memang kurang tu. So saya ulangi lah tadi yang utama lah bagi saya adalah komunikasi. Komunikasi yang berkesan. Untuk adanya komunikasi yang berkesan ini kita ni perlu mendengar. Mendengar apa daripada isteri, daripada anak-anak. Sebabnya daripada bis durangan ni kita ni akan faham, tadi akan faham apa maksud saya tu bis durang ni dari dami durang akan membesarkan. So komunikasi ni sangat penting untuk sebuah keluarga tu kehidupannya berjalan dengan lancar. If ada communication breakdown, mungkin akan terjadinya perkara-perkara yang kesalahfahaman macam itu. Mungkin itulah bagi saya salah satu intinya tu adalah komunikasi yang berkesan dalam sebuah keluarga tu. Sebenarnya sebenarnya ia banyaklah. One thing is kasih sayang, of course. The second thing is hormat menghormati. Kerana macam we're different lah, macam I'm a different person, he's a different person. Tapi when we get married, so maknanya we have to adapt to each other. It's not easy. Alright, it's not easy. I mean, dalam perkahwinan itu, of course lah, kita ni merasakan banyak perkara lah. Kalau anda cukup rempahnya, memang indah sedap jo hidup tu kan. Things like that. So, it's fine. Macam mungkin communication is important, yes. Tapi kadang-kadang memang kita ni kan tergelincir juga. Sometimes then sakit hatilah kiranya apa. Contoh adalah. Tapi it's like we have to adjust kan macam tu bah. If there's something yang indah kita ni terpakai, kalau kami biasanya we won't say it. So we understand it by being silent. That's it. So if that's not okay, then kami dua sudah faham. And then kami boleh communicate je with silence juga steady kan. Kenapa? Communicating. Ini dia bagi point ni. So we can communicate. Maksudnya macam we have an understanding sudah. And I think the adjustment and readjustment itu is important, and not to also judge. Macam
our way membesarkan kanak-kanak di sini ni in our household is diorang ada freedom of speech. Maksudnya kan ketani kana budaya ketani inda menyuruh kanak-kanak ni bercakap kana I'm your parent, you have to keep quiet, inda macam itulah ha. So diorang they can say whatever they want. Tapi not to the extent yang inda lurus lah ha, yang melebihi itu kami itu not allowed lah. Tapi kalau diorang kan bagi diorang punya apa tu namanya pendapat apa, and then diorang kan bagi idea, throw it tu that is konsep dalam keluarga ni lah. So not judging, and then we don't bezakan anak-anak anik. They are all the same. So apa yang kami bagi tu is the same daripada yang nombor 1 sampai ke nombor 6. So kalau sekiranya they have different interests, we will always juga memberi diorang sokongan macam tu. And indah kami apa tu, kami ajarkan diorang ni juga untuk sentiasa hormatkan orang tua. Ni diorang apa itu ini keluarga apa kana. So itulah I mean the basic bandara tu, it's a fundamental anu kana nya ketani konkret rumah tu sudah kukuh semua, then insyaallah then we can build that house in daya rubuh sewit anulah sesenangnya macam itulah. So perlunya adalah barangkali perlunya ada ketani faham bagaimana ketani kan berkomunikasi dengan anak-anak yang berbeza umur ni. Kalau ia damit lain cara ketani mengelingakan, bila besar lain, bila ada lagi dewasa berbeza. So macam itulah tu yang setiap ibu bapa kali perlu memahamilah macam tu, macam mana ia treating anaknya yang damit ni, macam mana cara yang membalas bercakap, macam tu. Dengarlah, maksud saya tu dengarlah. Dengar. Be active listening lah tu. Oh, macam tu. And apa tu kalau in between kami gitu sih. I guess adalah I'm very lucky lah sebabnya I've time out banyak Intana. So I go untuk membuat talk kadang-kadang and then membuat training karena because aktif juga dengan Persatuan Demensia Brunei sebagai timbalan presiden. I mean my husband pun ada je persatuannya. So I mean it's an understanding. Kalau kadang-kadang macam we really need to find that time benar-benar untuk dating. Je karang Ni kadang-kadang ni masalah ni. Itu ni kan. Ya tak. So I mean the quality time tu kan we payah tu ni kan cari bang tapi if there is then we take the opportunity. Tapi ani kan he is a father figure, very good father figure. So a family man, kembang. So he's a family man. So adalah apa ni what he always say to me, kanak-kanak dulu makan. Baru tu ya icit. Eta gemuk tu juga. Alhamdulillah. Jadi itulah antara tips dan nasihat daripada tuan dan juga puan, iaitu perlunya ada komunikasi yang berkesan, hormat menghormati, dan juga banyak lagi. Dan itu adalah basic ya. Untuk kita ni perlu mematuhi bagaimana untuk mewujudkan keluarga yang harmoni dan juga bahagia. Dan memenangkan rancangan ini meminta untuk kita memasak 2 menu. Jadi apa antara menu yang akan disajikan ni nanti? Apa? Mau masak apa? Surprise. Surprise lah. Something related dengan ayam lah. Something related dengan ayam. Jadi ayam akan masak ayam Okey, tu puan sendiri? Myself Intan akan memasak satu resepi yang dikongsikan memang dari Damit sudah. Resepi mai adalah mula nini. So tumpi piasau. Tumpi piasau. So it's classic tumpi lah macam tu. Tumpi apa tu? Very simple. Tumpi piasau, nanti akan ada mungkin sambal ni halal. Ada sambal insya-Allah. Sabar rasanya ya untuk kita mengetahui bersama bagaimana cara menghasilkan dan juga membuat makanan-makanan yang telah pun dikongsikan. Jadi tuan nanti akan masak ayam, tapi kita tahu ayam apa tu? Ayam dan juga puan itu tumpi piasau. Jadi audio jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Auda, dan sekarang yang saya akan menyaksikan ni bersama dengan Puan Erna dan juga Tuan Muhammad Azmi untuk menyediakan menu yang pertama, iaitu ayam 5 rasa. Jadi apa antara bahan-bahannya ni Tuan? Okey, of course lah yang paling awal, paling penting adalah ayam lah Tuan. Ayam yang sudah dicuci ya. Sudah dicuci, sudah dikarat-karat lah, dipotong-potong. Kemudian bawang, bawang besar. Dihiris, dan ini adalah jus lemon, olive oil, sos tomato, sirap, dan ini adalah garlic, bawang putih, black pepper, kemudian paprika. So itulah bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak ayam 5 rasa. 5 rasa. Okey. Dan seterusnya saya akan memberi peluang kepada Tuan Azmi dan juga Puan Erna untuk menyediakan juga memasaklah ayam 5 rasa ini. Silakan. Terima kasih. Setentunya sudah menjadi tugas seorang isteri untuk mengetahui jadual tugasan suami yang pastinya memudahkan lagi untuk menguruskan keperluan harian sekeluarga. Setiap pasangan mempunyai aktiviti yang berbeza untuk meluangkan masa yang berkualiti. Begitu juga buat pasangan ini yang lebih memilih untuk meluangkan masa yang berkualiti dengan melancong bersama pasangan. Sememangnya salah satu kunci kebahagiaan sebuah keluarga adalah saling percaya mempercayai antara satu dengan yang lain. Jelas terpancar kebahagiaan pasangan ini. Memasak bersama-sama sambil bergurau senda menambahkan lagi kemanisan dalam melayari rumah tangga yang harmoni. Sememangnya sikap positif dari pasangan dapat mempengaruhi suasana sehingga boleh menimbulkan rasa kebahagiaan dalam sesebuah keluarga. Ya, Alhamdulillah Auda, inilah dia dua menu yang telah pun disediakannya oleh Puan Erna dan juga Tuan Muhammad Azmi, iaitu ayam 5 rasa dan juga tumpi piasau. Jadi dia sabar rasanya untuk saya merasa hasil air tangan daripada Puan Erna dan juga Tuan Azmi. Jadi Auda jangan ke mana-mana kerana selepas ini saya dan juga Puan Erna dan juga Tuan Azmi akan sama-sama makan menu ini. Ya, Alhamdulillah ya, sememangnya aktiviti memasak bersama dengan pasangan adalah salah satu masa yang sangat menyeronokkan, dan dapat kita lihat tadi yang menerusi gelagat Puan dan juga Tuan ya, memang memasak ni boleh mengeratkan lagi hubungan kemesraannya antara suami isteri, dan juga yang penting adalah dapat meluangkan masa yang berkualiti ya bersama dengan pasangan. Apatah lagi makanan yang dimasak itu adalah merupakan makanan kegemaran sekeluarga. Berpun terima kasih kepada Tuan Azmi dan juga Puan Erna ya kerana sudi menjadi tetamu kita dalam rancangan Kuali Bapa Perempuan Mama yang Alhamdulillah. Dah jalan Tuan Bila lagi ni? InsyaAllah dia akan datang mungkin ya. Terima kasih sekali lagi kepada Puan dan juga Tuan. Sama. InsyaAllah ya, kalau ada kesempatan mungkin akan ada menu yang akan dapat dimasak lagi ya. InsyaAllah. Soalnya tadi enjoy lah makan pun. InsyaAllah ya. Baiklah, nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan. Nantikan episod seterusnya kerana ramai lagi ni ya selebriti yang akan kita bawakan untuk sama-sama kita saksikan gelagat dan juga karenah mereka dalam menyediakan dua menu masakan keluarga. Oleh itu, saya Nurdana Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.